Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat iman dan Islam kita masih diberi peluang untuk beribadat kepada Allah dan mengumpul sebanyak mungkin kebaikan amalan-amalan kita untuk kita bekalkan, membawa bekalan ke akhirat kelak. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang tajuk yang akan saya kongsikan kepada anda semua, ingin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Arif Aiman bin Muhammad Rauzan daripada Melaka. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua sebuah ilmu yang mana diberi tajuk Sistem Usrah sebagai uslub dakwah. Baiklah, seterusnya usrah ini mampu untuk membentuk kesatuan pemikiran mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Tapi sebelum itu, marilah kita kenal apa itu usrah. Usrah adalah sebuah ataupun satu perkataan yang diambil daripada bahasa Arab yang membawa maksud keluarga. Sistem usrah ini telah disusun oleh Al-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna, yang mana beliau merupakan seorang tokoh mujaddid Islam pada abad yang ke-20. Beliau jugalah yang telah mengasaskan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau mula menyusun sistem usrah ini setelah kejatuhan Khilafah Islamiyah yang terakhir, iaitu Daulah Islam Uthmaniyah di Turki. Maka disebabkan oleh itu, Imam Hasan Al-Banna telah mengambil inisiatif dengan mengumpulkan kembali tugasan-tugasan ataupun cari-cari dakwah dan tarbiyah terhadap umat Islam dengan mempopularkan kembali sistem usrah ini. Mengimbau kembali sejarah, pada zaman Rasulullah SAW, beliau pernah menggunakan atau mengaplikasikan sistem usrah ini pada permulaan penyebaran Islam di zaman Arab Jahiliyah. Caranya ialah dengan baginda mengumpulkan beberapa orang sahabat baginda SAW di rumah Al-Aqram bin Abi Al-Aqram untuk menyampaikan seruan dan menanamkan kefahaman akidah tauhid yang mana melalui wahyu Al-Quran pada masa tersebut. Seterusnya, pada masa kini kebiasaannya usrah ini mempunyai 5 ke 12 orang ahli, yang mana itu terdiri daripada seorang murabbi ataupun nama lainnya ialah naqib dan ahli. Naqib berperanan untuk menyampaikan pengisian kepada ahli usrah, dan ahli usrah dituntut untuk menerima dengan hati yang terbuka dan cuba untuk mengaplikasikan dalam diri mereka sendiri. Usrah ini lebih berkesan apabila kita mengikuti rukun-rukun yang telah disediakan ataupun telah disusun oleh Al-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna, iaitu ada 3 perkara. Rukun yang pertama adalah ta'aruf, rukun yang kedua adalah tafahum, dan rukun yang ketiga adalah takaful. Rukun yang pertama adalah rukun ta'aruf. Rukun ta'aruf ini membawa maksud berkenal-kenalan, yang mana mereka akan saling kenal mengenali antara satu sama lain dengan semangat cinta kepada agama Allah dan berusaha untuk mengekalkan perhubungan ukhuwah itu sendiri. Kemudian rukun yang kedua dalam sistem usrah ini adalah tafahum, yang mana tafahum ini membawa maksud bersefahaman. Bersefahaman ini hendaklah selama-lamanya berpegang kepada kebenaran, iaitu dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mestilah memeriksa keadaan diri kita sendiri sama ada kita berada dalam kebaikan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun kita terlibat dalam kederhakaan. Seterusnya, bila kita sudah selesai memeriksa keadaan diri kita sendiri, maka kita lanjutkan kepada step yang kedua, iaitu kita menasihati sahabat-sahabat kita. Dan dalam bab soal nasihat menasihati ini, perlulah kepada orang yang menasihati itu menasihati secara ikhlas, dan orang yang menerima nasihat perlulah menerima nasihat itu dengan hati yang terbuka supaya hati mampu untuk ditarbiyah menjadi lebih baik. Seterusnya kita pergi kepada rukun yang ketiga, iaitu takaful, yang mana takaful ini membawa maksud tolong menolong. Dasar pada rukun yang ketiga ini adalah kita memelihara nasib sesama sendiri supaya tidak ada yang tertinggal ataupun dibiarkan. Takaful ini mestilah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh kerana takaful ini adalah tunjang iman dan merupakan intisari yang paling penting dalam ukhuwah yang sejati. Bagi memudahkan kita untuk mengamalkan rukun yang ketiga ini, kita boleh mengambil inisiatif untuk ziarah menzarahi dan berganti-ganti dalam membuat kebajikan dan segera menolong
kepada mereka yang memerlukan bantuan kita. Baiklah, kesimpulannya, usrah ini merupakan suatu konsep ataupun suatu sistem yang sangat berguna ataupun berkesan pada zaman sekarang. Kerana pada hari ini merupakan zaman teknologi yang mana masyarakat luar sangat memerlukan bimbingan daripada orang seperti kita. Kerana kita memperkenalkan rukun usrah yang mana kita dituntut untuk mengenal lebih rapat siapa yang kita mahu dakwah. Alhamdulillah, itulah sedikit perkongsian daripada saya kepada anda yang mana menerangkan sedikit tentang konsep usrah yang mana mampu memberi impak yang besar kepada diri kita dan juga mad'u ataupun orang yang kita dakwah. Semoga kita mampu untuk mengamalkan apa yang kita dengar dan kita menyampaikan pula kepada orang lain. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.